samawiyah dulu. Lintasan hati yang membuatkan hamba yang leka, lupa, lalai tadi tersentak, tersedar. Tersentak, tersedar dia dalam kelalaian dia. Waalaikumsalam. Padahal sebelum tu tak pernah terfikir pun tentang ibadat. Sebelum tu tak pernah fikir pun tentang ketuhanan, tentang ibadat, tentang halal haram, tentang bekalan akhirat. Tak pernah terfikir, tak pernah nak ambil tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang haram, mana yang halal, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan. Tak pernah terfikir langsung. Belas tahun duduk macam tu. Malah ada yang puluh tahun duduk macam tu. Tiba-tiba dia, tiba-tiba sahaja dilintaskan dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dulu. Khatir samawiyah. Tiba-tiba diberi kesedaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati. Jadi ini sambungan dia lah. Sambungan dia. Dulu Nabi SAW, sebelum ni Nabi SAW, Imam Ghazali ada membawa datang hadis yang nak menyatakan keadaan dan sifat-sifat hamba-hamba yang Allah pilih tadi tu. Dia ada tanda-tanda dia, ada sifat-sifat dia, yang membezakan dirinya sebelum dapat hidayah tadi dengan selepas dapat hidayah tadi. Beza dia. Nabi kata apa dulu? Inna nura idza dakhala al-qalba infasakha wa ansharaha. Bahawasanya nur itu apabila masuk ia nur di dalam hati hamba, luaslah ia hati dan terbukalah dia. Yani apabila sampai di dalam hati hamba Allah tadi, disampaikan oleh Allah, dilapangkan oleh Allah untuk menerima Islam, untuk beramal dengan agama, maka hatinya itu akan dilapangkan. Dia mendapat nur, dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeras apa pun hati dia, dengan kehendak Allah, cahaya ilahiyah tadi itu tembus ke dalam hatinya tu. Padahal hati yang kerah ni payah nak dapat petunjuk. Dia melantun. Tapi bila Allah kehendak, tidak mustahil. Bila Allah kehendak nak pilih hamba dia, sekerah apa pun sesesat apa pun dia, mandi arak dia, bukan minum, mandi tapi bila Allah kehendak dia, tak jadi berat lah. Dulu masyhur dia dengan ahli maksiat, siapa tak kenal dia tu, kaki maksiat. Tapi bila Allah dah pilih dia, tak ada siapa boleh halang. Bertukar dia menjadi kekasih Allah, dengan taufik rahmat Allah, dengan taufik Allah. Jadi Nabi kata ada tanda-tanda dia orang yang dah mendapat hidayah serta taufik. Bukan hidayah saja, dia mendapat pertolongan untuk mengamalkan petunjuk-petunjuk yang dia dah dapat tadi. Kata Nabi SAW dulu, ada tanda-tanda ni. Sahabat tanya, sahabat tanya, adakah tanda-tanda orang yang dah dapat, yang dipilih oleh Allah tu? Ada tak tanda-tanda ya Rasulullah? Ada tak tanda-tanda orang yang dah sampai nur Allah Ta'ala dalam hatinya tadi? Nabi kata ada, bahkan ada tanda-tanda dia. Boleh tak nak tahu? Ada tak tanda-tanda orang yang dah dapat taufik hidayah Allah ni, dah masuk cahaya dalam hati dia, suluhan daripada Allah Ta'ala? Nabi kata ada. Iaitu mana? At-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Iaitu mana? Yang pertama, dia akan menjauhkan dirinya daripada hal-hal keduniaan. Makna benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat ditinggalkan dah. Dia dah tinggalkan nak seronok-seronok tu, dia dah tinggal dah.
dia dah hansu-hansu tinggal, hansu-hansu buang dah tu. Benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat dia tak nak dah, dia tinggalkan dah. Kalau tak, itulah dulu hidup dia pagi petang siang malam. Anggotanya sibuk dengan benda-benda tu, hatinya, akalnya pun fikir tentang tu. Akal fikir macam mana nak seronok, macam mana nak kaya, macam mana nak mewah, macam mana nak nampak hebat, macam mana nak orang hormat. Akalnya fikir. Kemudian hatinya pun risau, tak nak dapatkan benda tu, takut tak dapat, hatinya risau. Kalau tak mewah macam orang lain, tak kaya macam orang lain, tak boleh pergi berjalan macam orang lain, tak boleh nak makan sedap-sedap macam orang lain, tak boleh nak pakai hebat-hebat macam orang lain, risau hatinya. Bukan tu saja, anggotanya pun sibuk usaha mencari mendapatkan apa yang dipikirkan oleh hati dan fikiran dia tadi. Habis masa dia. Itu sebelum. Bila dia dah dapat petunjuk daripada Allah dan taufik pertolongan Allah tadi, dia tinggalkan benda tu. Dia dah tinggalkan. Kalau dulu semua masanya diberikan kepada dunia, tapi bila dia dah dapat taufik hidayah, dia dah bagikan masanya. Dia dah membagikan masanya. Ada masa untuk mencari rezeki pun dengan niat untuk menunaikan ibadat, dan ada waktu yang tertentu untuk dia menuntut ilmu supaya dia dapat memahami selok-belok undang-undang melakukan amal ibadat agar diterima oleh Allah. Dia dah ada masa dah. Dia bagikan masa dia. Kalau dulu tak ada masa. Kemudian dia dah bagikan masa dia untuk aku belajar tauhid, untuk akidah, tasawuf, untuk kelakuan hati, mazmumah mahmudah. Kemudian dia belajar fiqh, syariat, supaya dia tahu undang-undang cara melakukan ibadat tadi. Itu yang pertama, itu tanda-tanda orang yang mendapat taufik dan hidayah daripada Allah. Dan sebab tu kalau tak bersyukur nikmat tu Allah tarik balik. Na'udzubillah min zalik. Dia sekat jalan ni. Sebab tu bila kita ni nak berhijrah, kena ada kawan, kena cari kawan yang kita boleh tompang semangat. Jangan duduk sorang-sorang, nanti kita akan ditarik balik. Kita akan ditarik balik oleh dunia tadi, dan dia akan pastikan kita tak akan jumpa lagi jalan ni. Dulu dia jauh, lepas tu dapat taufik hidayah daripada Allah. Lepas tu dia tak menghargai benda tu. Dia tak hargai, dia tak jaga benda tu. Dia mandang benda tu tak bernilai, dia tak jaga. Maka Allah tarik balik. Na'udzubillah. Maka jauh dah dia daripada tadi tu, daripada petunjuk Allah tu, jauh. Na'udzubillah. Ada yang berlaku macam tu. Dulu dia buat maksiat, contoh dulu dia lara maksiat dunia macam-macam. Lepas tu dapat taufik hidayah sekejap je, tapi dia tak hargai. Maka Allah tarik balik sebab tak bersyukur. Na'udzubillah min zalik. Bila tak bersyukur, Allah ambil balik. Maka jadi leka, jadi lupa, lalai balik seperti yang sebelum tu, bahkan lebih teruk daripada sebelum tu. Itu yang kita takut. Jadi kena berkawan, kena cari kawan, kena duduk dalam jamaah, duduk dalam kumpulan, supaya kita ada kekuatan. Tu berkah. Banyak yang berhijrah sekat jalan sebab ditipu tadi dah. Yang kedua apa? Kembali ia kepada negeri yang kekal. Makna berpaling dia kepada akhirat. Kalau dulu sepenuh-penuh hatinya, tubuh badannya berkiblatkan dunia, sekarang terbalik dah, berkiblatkan akhirat dah. Apa pun dipikir ibadat, nak ibadat. Kalau dia bekerja pun atas niat nak beribadat. Kalau dia cari duit pun dengan tujuan nak ibadat. Kalau dulu cari duit supaya boleh seronok-seronok, mewah-mewah, megah-megah, boleh tunaikan keinginan nafsu,
Tapi sekarang dah berubah dah. Dia bekerja juga, tapi niatnya bukan untuk nak mewah-mewah, megah-megah, seronok-seronok, tapi niatnya kerana nak memudahkan urusan ibadah dia. Apa dia? Nampak tak ada? Dulu aku nak cari duit banyak-banyak. Sebab apa? Bila duit banyak senang lah. Nak makan sedap dapat, nak pakai mewah dapat, nak pergi ke mana-mana dapat. Seronok duit banyak. Dulu makna nafsu dia macam tu. Tapi bila dah dapat hidayah, taufik, aku nak cari duit supaya memudahkan urusan aku dan anak bini aku beribadah kepada Allah. Dah lain dah niat dia dah. Nak memudahkan urusan ibadat. Jadi dia cari duit bukan kerana nak menunaikan keinginan nafsu, bukan. Dia cari duit kerana nak beribadat kepada Allah. Itu tanda-tanda dia. Dan apa lagi? Menyediakan bagi mati dahulu daripada datangnya. Makna dia dah cari bekal mati sebelum datangnya mati. Ni mengaji ni usaha nak cari bekal lah ni pengaji. Nak cari bekal mati lah ni, persiapan mati lah ni ngaji ni. Ni khusus nak mati lah ni, bukan khusus haji. Khusus nak mati. Khusus haji orang ramai pergi. Khusus nak mati tak ramai orang nak pergi. Sebab nak mati tu free. Nak pergi haji kena bayar. Nak pergi haji, umrah kena bayar ribu-ribu. Jadi kalau tak pergi khusus nanti rugi. Mati tak kena bayar. Sebab tu orang tak peduli nak khusus. Betul tak? Mati free je. Haji kena bayar. Jadi kalau tak pergi khusus nanti tak pandai buat haji. Bila tak pandai haji nanti tak sah. Bila tak sah rugilah duit. Bukan rugi pahala, rugilah duit. Sebab dah keluar duit banyak-banyak, tiba-tiba haji tak sah, rugilah duit. Semayang kena bayar. Nak tunaikan semayang kena bayar. Mana dia kena bayar? Sebab tu orang tak peduli nak khusus semayang. Sebab kalau tak sah pun tak rugi apa, tak kena bayar. Faham ke tak faham apa yang Dan nak sampaikan tu? Padahal sembahyang lebih besar daripada haji lagi. Padahal akidah yang benar tu lebih utama daripada haji lagi. Tapi orang tak risau. Orang tak risau kalau akidahnya rosak, solatnya Allah tak terima, sebab tak keluar duit benda tu. Haji umrah keluar duit. Jadi orang akan cuba nak buat dengan betul supaya amalnya tadi diterima oleh Allah. Barulah berasa tak rugi keluar duit ribu-ribu. Tapi semayang tak payah keluar duit. Sebab tu orang tak peduli sah ke tak sah semayang. Apa dia rugi? Tak ada rugi apa. Seandainya nak pergi semayang, nak semayang ni kena bayar 5,000, 6,000, rasa ramai yang akan nak belajar semayang. Sebab dia kalau aku tak belajar semayang, nanti semayang aku tak sah. Bila tak sah, rugilah. Tiap kali nak semayang kena bayar 2,000. Tiap kali nak semayang kena bayar 2,000. Rugilah duit aku. Tapi oleh kerana semayang tu free, boleh, tak ada masalah. Nak pakai ke? Nak pakai ke? Tak apa, tak kisah, boleh. Ini barunya bang Ini karaoke bang. Boleh pakai ni tu. Yang kecil besar. Apa tu? Ni mic dia. Ni kecil. Dia punya tu. Ni dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak apalah tu. Uruskan perlahan. Boleh banyak. Dah okey kan kita pakai. Baik. Itu dia tanda-tanda orang yang mendapat taufik dan hidayah. Ini paling dah. Jadi siapa-siapa yang dah dapat tadi, jagalah baik-baik. Siapa yang dah dapat tu, jagalah baik-baik. Boleh dah? Boleh guna dah?
Cakap. Cik lah cakap sikit. Bismillah. Cik. Cakap. Bismillah. Ikut dia tak payah. Kalau nak kasidah pun kena ada ikut. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Boleh tak? Dan senyap telah membangkit. Okey. Dan senyap telah membangkitkan daku. Kata dan senyap telah membangkitkan daku oleh Allah Ta'ala pesuruh. Ini setelah hamba tu tadi mendapat petunjuk, sedar bahawasanya dirinya dapat pelbagai jenis nikmat dan pertolongan daripada Allah. Macam-macam nikmat yang diperolehi. Macam-macam nikmat yang diperolehi daripada Allah, macam-macam pertolongan yang diberi oleh Allah. Dulu katanya apa? Seperti Allah Ta'ala memberi nikmat hidup. Hidup. Padahal hari ini ramai yang Allah ambil nyawanya, tapi kita masih diberi hidup oleh Allah. Kuasa ataupun kita kata sihat. Ada orang yang ramai tak sihat, tapi kita masih diberi sihat oleh Allah. Nikmat akal. Ada orang yang Allah jadikan dia tidak berakal, tiba-tiba kita diberi akal oleh Allah. Dan berkata, boleh bercakap. Ada orang tak boleh bercakap, bisu. Dan sekalian perkara yang indah-indah yang mulia. Ini dia teringat dalam dirinya betapa banyaknya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala atas dia, yang dapat hidayah dari dia. Tak ada bateri ke apa? Tak ada bateri. Ya Rabbi bil Mustafa. Boleh? Belum masuk lagi. Dah? Tak ada keluar? Baru nak sambung ke apa? Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak cukup bateri. Ke bateri dia tak support lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Tak apalah. Kita pakai manual lah. Boleh je dengar, insya-Allah. Dia tak ni lagi tu, bateri dia tak masuk. Bismillah. Tak apalah. Boleh tak apa masalah. Baik.
Jadi hamba yang telah mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala tadi, maka dia mengingat pelbagai jenis pertolongan daripada Allah. Contohnya seperti nikmat hidup, nikmat kekuasaan, nikmat akal, nikmat boleh bercakap dan sekalian perkara yang indah-indah yang mulia. Selain daripada itu, Allah Ta'ala memberikan kepada hamba tadi merasai pelbagai jenis kelazatan. Lazat, sedap makan, sedap minum, sedap duduk, sedap berjalan. Itu jenis lazat. Kita memandang, sedap je memandang. Penglihatan kita sihat. Sedap aja mendengar. Sedap aja bercakap. Kalau makan kan boleh rasa macam-macam rasa. Masin, manis, masam dan sebagainya. Semua itu adalah pemberian Allah. Jadi hamba tadi dah mula mikir tentang benda-benda macam tu. Sebelum tu tak terfikir pun. Sebab hatinya ditutup oleh Allah. Allah tak bagi. Tapi bila Allah dah bagi, Allah dah buka. Sebab tu Allah Ta'ala kata, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh kepada Allah, Allah akan bukakan jalan-jalan. Allah akan tunjukkan, Allah akan bukakan jalan-jalan ni yang sebelum ni dia tak pernah nampak, dia akan nampak. Allah yang akan memperlihatkan kepada dia jalan-jalan tu. Allah yang memperlihatkan jalan-jalan ibadat tadi. Ni mata kita ni, kita nak balik ke ataupun kita datang tadi, siapa yang memperlihatkan jalan tu pada mata lendir kita ni? Nampak simpang begini, nampak signboard begitu. Siapa yang memperlihatkan? Allah. Allah yang memperlihatkan. Itu perjalanan atas dunia. Perjalanan ibadat pun Allah yang memperlihatkan. Jadi kalau Allah tidak memperlihatkan, kita tak akan nampak jalan nak buat ibadat. Dulu kan, ingat lagi tak awal dulu? Sebenarnya jalan ibadat ni terang, nyata, jelas, terbuka. Tapi hanya untuk orang yang mahu. Untuk orang yang mahu beribadat, Allah akan tunjukkan jalan-jalan tu tadi. Tapi orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan nak beribadat, Allah akan tutup jalan-jalan ni tadi. Dia tak akan nampak jalan nak ibadat. Dulu awal kita dulu dah sebut. Ni contoh-contoh orang-orang yang Allah dah tunjukkan jalan ni. Dia dah nampak, dia dah mula mikir betapa banyaknya lah pertolongan Allah atas diri aku. Allah bagi macam-macam lazat, boleh rasa macam-macam. Dan barang yang dipalingkan daripada aku daripada pelbagai mudarat. Macam-macam mudarat Allah selamatkan kita hari ni daripada kita celik mata pagi tadi sampailah sekarang. Tak ada benda bahaya pun menimpa diri kita. Tak ada pun benda bahaya menimpa anak bini kita. Selamat, sejahtera kita. Sedangkan dekat hospital tu macam-macam jenis. Macam-macam jenis sakit ada. Sahabat saudara kita di Palestin tu macam-macam mudarat. Betul? Tapi kita ni Masya Allah, Allah bagi. Bukankah tu nikmat? Adakah benda tu tak bernilai? Adakah benda tu tak berharga? Padahal Allah yang menjaga kita daripada mudarat tadi dan kebinasaan. Maka bawahnya bagi nikmat ini, katanya hamba tadi, tak mustahil nanti akan dipersoal oleh Allah. Pasti Allah akan tanya aku nanti tentang macam-macam nikmat dan pertolongan yang Allah bagi. Pasti nanti aku akan ditanya oleh Allah. Kalau aku bersyukur, aku akan dibalas baik oleh Allah. Kalau aku salah guna benda-benda ni, kalau aku tak berterima kasih dengan Allah, tak bersyukur, maknanya pasti aku akan diazab oleh Tuhan yang memberi nikmat-nikmat ni. Dan senyata telah membangkitkan daku oleh Allah Ta'ala pesuruh yang dikuatkan dia pesuruh dengan mukjizat yang khariq bagi adat. Makna bukan sekadar itu saja. Bukan sekadar itu saja. Tadi dia dah sebutkan pelbagai jenis nikmat pertolongan yang dia rasa, yang dia dapat, dan macam-macam jenis mudarat yang Allah palingkan, yang Allah jauhkan diri dia. Kemudian selain daripada itu, Allah Ta'ala membangkitkan bagi kita ni, bagi kita hamba ni, Allah membangkitkan, mengutuskan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala meneguhkan pangkat risalahnya tu dengan mukjizat, yakni perkara yang mencari bagi adat, yang melemahkan kuasa manusia. Tak ada siapa manusia boleh melawan mukjizat yang diberi oleh Allah. Sehebat apa pun sihirnya, tetap akan tewas bila berhadapan dengan mukjizat. Sehebat apa pun sihir dia, takkan boleh melawan ataupun melemahkan yang namanya mukjizat.
mukjizat. Dan mengkhabarkan daku bahawasanya, jadi faedah hikmah daripada Allah membangkitkan Rasul tadi, Rasul tadi mengkhabarkan, memberitahu akan daku, kata hamba tadi, asbab adanya Rasul tadi. Rasul tu tadi mengkhabarkan bagiku yang maha besar sebutannya. Makna ada bagi aku ni Tuhan, aku ni ada pemilik. Rasul tu tadi menyampaikan, Rasul tadi menceritakan, Rasul tu memberitahu bahawasanya kita hamba ni ada pemiliknya. Bagiku tu tadi, bahawasanya bagiku yang maha besar sebutannya, yakni siapa? Tuhan yang amat kuasa. Makna bagi diri aku ni ada Tuhan yang memiliki. Aku ni ada tuan empunya. Aku ni ada yang menjadikan, ada yang menciptakan. Bukan aku ada di dunia ni semata-mata diri aku seorang, tak. Aku ada atas dunia ni dikehendaki oleh Tuhan tadi tu, yang bersifat dengan maha kuasa. Sebab tu kita ni kena mengaji juga ilmu tauhid tu, nak memperkenalkan ataupun nak mengenali siapakah Tuhan yang menjadikan kita tadi, bagaimanakah zat dia, bagaimanakah kehebatannya, bagaimanakah kesempurnaan ilmunya dan sebagainya. Sebab tu wajib mengenal Tuhan yang menjadikan kita. Wajib kenal. Apa maksud kenal Tuhan? Mengetahui apakah sifat-sifat yang ketentuan dengan dia, apakah sifat yang mustahil bagi dia, apakah sifat yang harus bagi dia. Itu yang dikatakan oleh ulama maksud mengenal Tuhan, mengenal Allah. Bukan maksud mengenal Tuhan, mengenal Allah tu tahu namanya Allah, tahu dialah Tuhan, tak ada yang lain. Bukan tu yang dimaksudkan dengan mengenal Allah tadi. Kata ulama usuluddin, mengenal Allah dengan makna kita tahu apakah sifat-sifat yang ketentuan dengan Allah Ta'ala. Tadi ada orang tanya, Allah ada sifat, kita pun ada sifat, apa bezanya? Bezanya sifat kita dengan sifat Allah tak sama. Sebab tu suruh ambil tahu sifat Tuhan tu bagaimana. Apa sifat diri Tuhan tu? Apa sifat zat Allah tu? Contohnya, sifat bagi zat Allah, dia bukan berjirim, bukan berjisim. Adapun sifat bagi zat kita ni berjirim, tu beza dia. Kita boleh mengenal sesuatu tu dengan sifat dia. Setiap benda ada sifat dia. Betul tak? Kain ni ada sifat dia. Kalau tak ada sifat kain ni, macam mana saya nak membezakan dengan kain yang lain? Di antara sifat kain ni apa? Warna hijau. Jadi apabila ada sifat hijau di sini, dengan sendiri boleh dibezakan dengan kain yang lain. Jadi kita kena belajar, kena ambil tahu sifat-sifat Tuhan supaya kita boleh membezakan dengan yang bukan Tuhan. Bagaimana kita nak membezakan Tuhan dengan makhluk kalau tidak ada sifat dia? Kalau kita tak tahu sifat Tuhan bagaimana, sifat makhluk bagaimana? Macam mana kita nak bezakan Tuhan dengan makhluk kalau tak ada sifat? Apa sifat Allah, apa sifat makhluk? Apa beza ilmu kita dengan ilmu Allah? Bagaimana diri Allah, bagaimana diri makhluk? Macam mana nak bezakan kalau tak ada sifat tadi tu? Jadi dengan kita mempelajari, mengetahui sifat-sifat Tuhan tadi yang diterangkan secara tafsil oleh alim ulama dalam kitab-kitab tauhid, sifat 20 tu, dengan tu kita boleh membezakan, oh yang ni Tuhan, yang ni bukan. Oh, tubuh badan aku ni tak sama dengan zat Tuhan. Tubuh badan aku ni baharu, zat Allah qadim, zat aku baharu. Zat Allah tidak ada bahan-bahan, zat aku ni ada bahan-bahannya, ada unsur. Zat Allah maha suci daripada unsur. Oh, tubuh badan aku berjisim, yang bertempat, yang berpihak. Zat Allah tidak berjirim, tidak bertempat, tidak berpihak. Itulah beza dia. Itulah beza sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Cuma kalau sebut ilmu, sama pada sebutan sahaja. Kita ada ilmu tak? Ada. Allah ada ilmu tak? Ada. Sama ke? Tak sama ilmu Tuhan dengan ilmu kita. Kita hidup tak? Hidup. Allah hidup tak? Hidup. Sama ke hidup kita dengan Allah? Tak sama.
Tak sama pada pihak mana? Itu yang dihuraikan dalam ilmu tauhid tu. Hidup Allah bukan dengan roh, hidup kita dengan roh. Hidup kita dijadikan, hidup Allah bukan dijadikan. Hidup kita dikehendaki oleh Allah, hidup Allah bukan dikehendaki oleh Allah. Mengaji. Mengajilah. Baru kita boleh beza yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Kalau tak, nanti tak boleh beza. Bila tak boleh beza Tuhan dengan makhluk, bahayalah. Boleh jatuh syirik, menyamakan nanti. Apa beza perempuan dengan lelaki? Apa beza perempuan dengan lelaki? Kalau sama sifatnya, takkan kata yang tu perempuan, yang tu lelaki. Mesti ada sifat yang berbeza. Mesti ada sifat yang berbeza. Laki-laki sifatnya begini. Kalau begitu bukan laki, itu perempuan. Contohnya. Ada sifat. Jadi dengan ada sifat tu boleh kita membezakan sesuatu. Warna putih, tu sifat putih lain, sifat hitam lain, boleh bezalah. Warna putih, sifat putih, sifat hitam. Jadi bila ada sifat-sifat tu, kita boleh membezakan atau boleh menyamakan. Kalau tak ada sifat, nak bezakan macam mana, nak samakan macam mana? Jangan jadi Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tak percaya Allah ada sifat. Fahaman Mu'tazilah, dia tak percaya Allah ada sifat. Itu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah wal jamaah dah. Kita meyakini Allah Ta'ala itu adalah zat yang memiliki sifat-sifat yang tertentu. Mu'tazilah dia kata Allah tak ada sifat. Kudurat tak ada. Allah tak ada kudurat, kata dia. Tapi Allah kuasa. Allah tak ada sifat ilmu, tapi Allah mengetahui. Itu Mu'tazilah. Pening tak kita? Pelik tak? Pening tak kita nak faham? Ibaratnya begini. Mu'tazilah kata kain ni tidak ada warna hijau. Warna hijau tak ada pada kain ni, tapi kain ni hijau. Warna hijau tak ada, tapi kain ni hijau. Itu Mu'tazilah tadi. Macam mana kita nak faham tu? Orang tanya, warna hijau ada tak pada kain? Warna tu sifat lah. Warna hijau ada tak pada kain? Dia kata tak ada. Dah tu kain tu hijau ke tidak? Hijau lah. Tu pening kita. Allah Ta'ala tu berkuasa tak? Allah Ta'ala berkuasa, kata dia. Lepas tu kita tanya, ada tak sifat kuasa pada Allah? Dia kata Allah tak ada sifat kuasa, tapi Allah berkuasa. Tu Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tak? Allah Ta'ala maha berkuasa, menunjukkan dia memiliki sifat kekuasaan. Allah Ta'ala maha melihat, menunjukkan ada sifat pelihat pada dia. Ni kita ni boleh melihat kan? Melihat dengan pelihat sama tak? Tak sama. Pelihat tu sifat, melihat tu perbuatan. Ni saya boleh bertutur, saya boleh bercakap, ni perbuatan. Kenapa saya boleh bertutur, bercakap? Kerana ada pada saya sifat penutur. Ada sifat penutur. Sebab Allah jadikan sifat tu pada diri saya. Apabila ada sifat penutur tu, saya boleh bertutur. Begitulah. Itu akidah kita, fahaman kita ahli sunnah. Mu'tazilah dia kata Allah tak ada sifat, tapi Allah kuasa. Sebab tu dia tak kafir lagi. Dia tak kafir lagi, dia fasik. Dia tak jatuh kafir sebab apa? Sebab dia masih i'tiqad Allah berkuasa. Cuma yang dia tak percaya sifat kuasa tu tak ada. Allah tak ada sifat kuasa, tapi Allah maha berkuasa. Dia tak kata Allah lemah. Kalau kata Allah lemah, kafir lah. Ni tak, dia tak kata Allah lemah. Dia kata Allah berkuasa, cuma Allah tak ada sifat. Allah tu zat semata-mata je. Allah tu kuasa dengan zatnya, melihat dengan zatnya, mendengar dengan zatnya, mengetahui dengan zatnya. Kita dah, kita tidak. Nak tahu apa perbezaan? Ngajilah kitab tauhid tu.
Takkan kita nak cerita habis pula di sini kan, tak baca pula kita ni kan. Time mengaji tauhid lah. Ni time tasawuf lah. Cuma nak sebut tadi tu perbezaan. Kenapa? Sebab ada kawan kita tanya, baguslah dia tanya tu, kenapa, apa beza sifat Allah? Kenapa Allah tu bersifat, kita pun bersifat, apa bezanya? Jawabnya tak samalah sifat Allah dengan sifat kita, zat Allah dengan zat kita tak sama. Allah Ta'ala kata laisa kamitslihi syai'un, dia tak sama dengan makhluk. Macam mana kita nak bezakan dia dengan makhluk kalau tak ada sifat tu? Nak cerita tentang mana? Cece bagi beza satu. Apa beza Tuhan dengan makhluk? Cece bagi tahu. Cece bagi satu. Apa beza Allah dengan makhluk? Tapi jangan cerita sifat. Boleh tak bezakan? Apa beza Allah dengan kita makhluk? Apa beza? Contoh bagi satu jawapan. Apa? Apa beza Allah dengan makhluk? Bagi satu jawapan. Dah ngaji dah? Apa beza Tuhan dengan makhluk? Tak ada jawapan. Yalah, apa beza? Tidur. Tidur tu sifat tu. Tidur tu sifat dia. Makhluk, Allah sifat dia tak tidur. Apa tak? Pun yang kita sebut tu sifat dah. Kalau tak sebut sifat, macam mana nak bezakan? Macam mana nak membezakan kalau tak ada sifat tu? Sifat tu yang membezakan di antara zat Allah dengan zat makhluk. Jadi kita ni disuruh belajar sifat Allah supaya boleh membezakan zat Allah dengan zat makhluk. Sifat zat Allah tidak bertempat. Sifat zat kita bertempat. Itulah beza dia. Baik. Jadi bagi aku tadi tu, bagi aku ni Allah Ta'ala dah mengutuskan Rasul bagi hamba tadi. Allah Ta'ala dah mengutuskan bagi aku ni Rasul, yang mana asbab daripada Rasul tadi aku mengetahui bahawasanya aku ni dimiliki ataupun memiliki Tuhan yang amat kuasa, yang maha besar sebutannya. Bukan maha besar tubuh badan. Bukan besar tubuh badan Allah Ta'ala tu bukan besar, masuk besar zatnya, bukan zatnya besar, bukan itu. Pangkat darjatnya, besarnya pangkat darjat kemuliaan Allah tu besar. Bukan tubuhnya besar. Lawan bagi kecil tu bukan tu. Besar kecil itu zat makhluk. Rumah ni besar tu. Dunia ni besar tu. Tu besar zat, bukan besar sifat. Ada juga pahaman yang mengatakan Allah tu sebab apa kita tak boleh tengok? Sebab dia besar sangat-sangat. Jangan main-main Ada pahaman tu. Kenapa kita tak boleh tengok Tuhan? Sebab Tuhan tu terlalu besar. Dirinya terlalu besar, sebab tu tak boleh tengok. Ada pahaman macam tu, pakcik. Jangan main-main, pakcik. Kalau tak mengaji, ya juga kalau dah terlalu besar, memanglah kita tak boleh tengok. Tu ada jalan juga tu nak terima tu. Jadi besar bukan makna besar tubuh, pangkatnya besar, darjatnya besar, kemuliaannya besar, keagungannya yang besar, sebutannya tu besar, mulia maksudnya. Bila sebut Allah, mulia sebutan tu. Nak bandingkan dengan sebut benda lain, mulia lagi menyebut Allah Ta'ala. Tuhan yang amat kuasa. Apa maksud kekuasaan Allah? Apa yang masuk dalam urusan kekuasaan Allah? Kita kena tahu juga. Kena kenal juga, kena faham juga sifat kekuasaan Allah tu bagaimana. Apa beza kekuasaan Allah dengan kekuasaan yang ada pada diri kita? Tenaga yang ada dalam badan kita ni macam mana? Adakah boleh memberi kesan sesuatu? Tak. Yang boleh memberi kesan sesuatu hanya kekuasaan Allah saja. Kekuasaan hamba tak boleh. Tenaga yang ada dalam tubuh badan hamba tak boleh bagi sesuatu, tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Tak boleh.
Yang hanya boleh memberi manfaat, kesan baik, kesan buruk ni hanya kekuasaan Allah Ta'ala. Lagi pula aliman. Apa yang duduk bawah kekuasaan Allah tadi? Apa urusan kekuasaan Allah? Apa urusan sifat kudrat Allah? Menjadikan sesuatu, meniadakan sesuatu. Apa yang masuk dalam urusan menjadikan tadi? Apa yang dijadikan oleh Allah? Apa yang tak masuk dalam urusan menciptakan tadi? Pun kita kena tahu juga. Sebab ada pahaman yang tak faham mengatakan apa? Tidak ada anak Tuhan tu sebab dia tak jadikan. Anak Tuhan tu tak ada sebab Allah tak ciptakan dia. Padahal yang kita belajar dalam usuluddin, anak Tuhan itu perkara mustahil. Perkara mustahil tidak masuk dalam urusan kekuasaan Allah. Yang masuk dalam urusan kekuasaan Allah, menjadikan, meniadakan ni hanya kepada perkara mungkin saja, benda harus. Benda harus yang masuk di dalam urusan kekuasaan Allah untuk dijadikan atau untuk dibinasakan. Adapun perkara yang wajib tak masuk dalam urusan kudrat Allah, kerana perkara yang wajib itu sesuatu yang dah memang sedia ada. Yang mustahil tu pula sesuatu yang dah memang sedia kala lagi tiada. Benda yang memang benda tak ada, benda tak boleh wujud. Bukan tak ada sebab tak dijadikan. Tak sama macam anak kita. Anak orang yang mandul tu tak ada sebab Allah tak jadikan, Allah tak kehendak. Padahal kalau Allah kehendak dan Allah nak buat, boleh ada. Walaupun doktor isytihar dia mandul, boleh ada anak dia tu. Sebab apa? Anak dia tu dipanggil benda mungkin, benda harus. Anak Allah bukan benda harus, anak Allah benda mustahil. Kemudian aliman, ngaji tauhid. Kita tahu tauhid pun kita ada baca. Tapi tak adalah pandai. Untuk pratadika boleh lah. Tak adalah pandai. Nak pandai-pandai cari untuk guru lain lah, yang boleh syarah dalam-dalam. Saya tak kerti. Tak kerti. Nak selam dalam-dalam tak kerti. Kita main kot atas-atas air macam tu je. Nak selam tu kena cari guru lain. Kita tak pandai. Nak maripat kita tak pandai. Tu cari guru lain lah. Kita ni tak kerti. Pratadika punya pelajaran je boleh. Sebab tu saya buka kelas ni untuk orang-orang yang pratadika je, yang sama waktu dengan saya je. Lagi pula aliman. Bagi aku ni ada Tuhan yang maha mengetahui. Aliman, maha mengetahui. Aliman tu yang maha mengetahui. Siapa yang dimaksudkan dengan aliman yang maha mengetahui? Zat Allah. Zat Allah. Bila dikatakan Allah Ta'ala yang mengetahui, menunjukkan mesti ada sifat ilmu pada dia. Kalau tak ada ilmu pada Allah, takkan nak panggil yang mengetahui. Faham daripada mengetahui, mesti ada ilmu. Betul tak? Jadi sifat-sifat 20 tu ambil daripada Quran lah tu. Faham daripada firman Allah, wa huwas sami'ul alim. Dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi faham daripada mendengar menunjukkan mesti ada sifat pendengar. Faham daripada kata mengetahui, mesti ada sifat pengetahuan ataupun ilmu. Memang nak cari dalam Quran sebutir-sebutir sama basar kalam, mana ada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, nak cari dalam Quran mananya ada. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith tu yang dipaham daripada firman Allah dalam Quran tu. Laisa kamitslihi syai'un. Tu firman Allahnya, dia tak serupa dengan segala sesuatu pun. Maka ulama kata maksudnya apa? Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith.
Dia tidak menyamai dengan segala sesuatu yang baharu. Zatnya, sifatnya, perbuatannya tidak menyamai. Jadi kalau tuan-tuan nak cari dalam Quran, perkataan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadi, memang mati duk balik pun tak jumpa. Itulah modal-modal orang tolak belajar sifat 20 tu. Itulah modal dia. Pandai-pandai dia ulama kata ilmu lah, samak lah, basar lah, kalam lah, kudrat lah, mukhalafah lah, qiyamuhu binafsi. Mana ada dalam Quran benda-benda ni? Dia nak sebiji-sebiji dalam Quran tu. Baru dia nak mengaji. Dia nak perkataan tu macam mana dalam Quran, macam tu ada kat luar, baru dia ngaji. Kalau dalam Quran tak ada sebut sebiji-sebiji, dia kata ini bid'ah. Dia kata, oh tak boleh belajar ni. Ini benda tak ada dalam Quran. Kita orang kampung angguk macam burung terkukur pakai. Tok sihat tu Ahlan wa sahlan tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sakit-sakit pun datang Masya-Allah. Orang-orang pilihan. Jadi aliman, sifat ilmu Allah ada berapa ta'alluq dia? Ada satu, panggilnya ta'alluq tanjizi qadim. Segala-galanya telah lulus pada pengetahuan Allah sedia kala lagi. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang wajib, yang mustahil, yang harus dengan tidak didahului oleh kejahilan. Itu ilmu Allah. Ilmu kita didahului oleh jahil. Sebijak apa pun, sepandai apa pun, asalnya jahil. Itu ilmu kita. Ilmu Allah bukan begitu. Allah mengetahui sesuatu dengan tidak dimulai oleh jahil. Itu ilmu Allah. Malam ni kita pakai baju apa? Allah dah tahu sedia kala lagi dah. Malam ni pakai baju apa? Segala-gala kan? Meliputi kan ilmu Allah Ta'ala tu bertakluk dengan segala-galanya. Perkara yang wajib, makna yang bersangkut paut dengan hakikat zatnya dan hakikat perbuatannya dan hakikat segala sifat-sifatnya, semuanya telah ada dalam pengetahuan Allah sedia kali lagi. Kemudian tentang perkara yang mustahil, Allah Ta'ala mengetahui tidak sungguhnya segala perkara mustahil tu. Dan dengan ilmu Allah Ta'ala mengetahui segala perkara yang bersangkut paut dengan benda yang baharu, makhluk ni. Segala-galanya dah ada dalam ilmu Allah dah. Zahir, batin, semuanya. Mana makhluk Allah? Tubuh badan kita makhluk, perkataan kita makhluk, perbuatan kita makhluk, gerak-geri kita makhluk, niat kita makhluk, taufik hidayah tu makhluk, iman kufur tu makhluk, taat maksiat tu makhluk, perasaan kita makhluk. Kita boleh rasa makanan sedap, manis, masin pun makhluk. Makhluk ni bukan manusia je. Tiap-tiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah itulah dia makhluk, bukan manusia je. Kita bila faham makhluk, sebut makhluk manusia. Makhluk manusia. Dah pinggang mangkuk tu, kebau lembu tu, bukan makhluk ke tu? Makhluk. Ni cermin mata ni makhluk. Suara saya makhluk. Jadi apa sahaja yang bersangkut paut dengan makhluk yang dah ada, makhluk yang dah binasa, makhluk yang lagi akan Allah ciptakan, makhluk yang Allah tidak akan ciptakan, segala-galanya itu telah ada dalam pengetahuan Allah. Bolak-balik ni hati kita sekarang ni apa ada dalam hati kita ni? Allah tahu satu persatu. Perasaan apa? Niat bagaimana? Perasaan bagaimana? Sekarang ni apa yang sedang kita khayalkan, semua ada dalam ilmu Allah. Bila tu? Sedia kala lagi dah. Hebat tak? Baru kata maha hebat. Barulah nampak maha hebatnya Allah tu. Bila diperkenalkan dengan sifat-sifatnya yang begitu, baru nampak subhanallah, hebatnya lah ya Allah. Kalau dengan nama je Allah, tahu tak? Rasa tak hebat dia? Allah tu Tuhan tu Allah, tak ada yang lain. Rasa tak hebat? Rasa kagum tak? Rasa kagum dengan tahu nama dia. Saya ada kawan kat kampung namanya Mamat bin Dolah. Kagum tak dengan dia? Saya dah bagi tahu nama dia, takkan tak kagum? Maknanya kalau nak kagum kena tahu apa? Sifat dia.
Mamat bin Dolmat tu, majlis tanah tu semua dia punya, dia beli semua. Contohlah. Oi, bukan galing-galing. Barulah hebat dia. Baru kata hebat. Sebab dah tahu sifat dia. Itulah sebabnya. Kena kenal sifat-sifat Allah, barulah dapat rasakan kehebatan Allah, kesempurnaan Allah. Barulah rasa hormat dengan Allah. Ni tak hormat dengan Tuhan. Tuhan dipertikai. Sebab apa tu Tuhan dipertikai? Sebab dalam hatinya tidak merasakan Allah tu hebat. Dia tak tahu, dia tak faham ilmu Allah tu macam mana, kekuasaan Allah tu macam mana. Sebab tu dia merasa dia lebih hebat daripada Tuhan lagi. Sebab tu dia merasakan pandangan dia lebih tepat daripada Allah lagi. Sebab apa tu? Tak kenal. Tak kenal maka tak cinta katanya. Maka tak kenal maka tak takut. Tak kenal maka tak gerun. Tak kenal maka tak malu. Tak malulah tu. Hari-hari guna pakai nikmat Tuhan. Lepas tu lawan pula Tuhan. Kan tak malu tu? Pagi, petang, siang, malam Tuhan tolong. Lepas tu Tuhan suruh buat sesuatu, kita buat tak peduli pula, tapi minta tolong lagi, bergantung lagi. Kan tak malu tu perangai kita tu. Kita je berasa kita dah malu dengan Tuhan, padahal tak malu pun. Tak payah perasan lah kita ni malu dengan Tuhan. Kita ni bangsa tak malu dengan Tuhan. Kena mengaku je lah. Ke tak nak ngaku juga? Ke kita ngaku kita ni malu dengan Tuhan? Kalau malu tu macam wali-wali Allah terperangai kita. Ambil dunia sekadar. Makan asalkan kenyang. Tu. Ada kita macam tu. Kita ni asalkan halal, bolot semua. Dah halal, apa nak sekat-sekat lagi? Bolot dah semua selagi ada. Itu malu tu. Yang dalam tangan tak habis lagi, minta lagi. Itu malu tu. Beras dalam tong ada separuh lagi, risau dah. Itu malu. Jadi tak payahlah kita ni nak ngaku kita hebat, kita malu dah. Jauh lagi kita daripada sifat-sifat tu. Jauh lagi. Tak payah nak perasan wali-wali lah. Tak payah nak perasan, aku ni rasa dah tahap wali dah ni rasanya. Rasa lah macam dah wali-wali rasa. Sebab rasa malu lah dengan Tuhan. Ya, malu. Kita ni perasaan tak habis-habis tapi ngaku malu, tapi tak padan dengan pengakuan tadi tu. Nak tahu malu tu macam Nabi Rasul, macam wali-waliullah, tu malu. Tu orang-orang malu dengan Tuhan. Tidur kurang, malu, tak padan. Allah bagi nikmat banyak-banyak, tidur banyak. Ada tak pernah dengar kisah wali-wali tidur sepanjang-panjang hari? Semua kisah wali semua kurang tidur, kurang makan. Tu baru orang-orang malu. Itu tidur syarat 8 jam. Kalau kurang kan tak sihat. Kamai kita ikut lagi jadual ni. Tidur mesti 8 jam. Kalau kurang nanti tak sihat. Dia ikut sipir orang putih. Padahal dalam Islam tak kata pun tidur mesti 8 jam. Ada pernah dengar cerita Nabi mana tidur 8 jam? Saidina Abu Bakar kalau tak silap, dia kata kalau aku tidur siang, hilang rakyat jelata aku. Kalau aku tidur siang, hak rakyat aku hilang. Macam mana aku nak bertemu dengan mereka, nak berurusan dengan mereka, nak tunaikan tanggungjawab dengan mereka, nak menunaikan hajat mereka, kalau aku tidur waktu siang? Kalau aku tidur malam, hilang pula hak aku dengan Allah, kata dia. Jadi bagaimana aku nak tidur di antara dua ni? Agak-agak bila dia tidur? Sahabat Nabi, dia kata kalau aku tidur siang, hak manusia hilang, nanti tak dapat nak tunaikan hak manusia. Kalau aku tidur waktu malam, hilang hak aku dengan Allah. Sebab malam tu masa untuk beribadah.
Jadi kalau siang aku tidur, hilang hak manusia. Kalau malam aku tidur, hilang tanggungjawab aku dengan Allah. Jadi kata dia, mana waktu yang aku nak tidur di antara dua ni? Dia pun tak tahu bila aku nak tidur. Dia kata, bila masa aku nak tidur? Kalau malam tidur, hilang hak beribadat dengan Tuhan. Kalau tidur siang, hilang hak dengan manusia. Jadi bila aku nak tidur? Katanya sahabat Nabi. Maksudnya tak ada tidur, kurang sangat tidur dia orang tu. Kita dalam kelas kita tidur. Punya banyak tidur. Allah, jangan main. Allah. Saya kalau duduk depan pun saya yang dulu menyerap ni. Saya tak tidur dia sebab mulut bobel sebab tu tak tidur. Kalau saya duduk depan saya menyerap dulu, tak ada tidur duduk lah, tak terbaring terus. Dah memang. Sebab tu kalau kawan-kawan kita ada penyakit tak boleh tidur, bawa dia dalam kelas. Kalau ada kawan-kawan masalah, dia kata aku ni payah nak tidur lah, meh ikut aku meh. Mai. Garanti kau tidur. Bawa dia datang mengaji. Tok guru baca doa je, permulaan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina adil. Dan dia sangap. Dan. Padahal penyakit dia payah tidur. Duduk dalam majlis ilmu lelap, lena. Tu dahsyat. Dugaan belajar. Sebab tu pahalanya banyak Allah bagi. Habis kita pun tidur, jangan main-main. Memang mana-mana. Wallahu a'lam. Segar macam baru lepas mandi rasa. Bila wallahu a'lam macam baru lepas mandi rasa, dia punya segar bugar. Dah habis ke? Tu dia punya wallahu a'lam. Jangan main perkataan wallahu a'lam tu. Tu ubat nak kejut tidur. Kemudian apa lagi? Bagi aku ni ada Tuhan yang hayyan hidup, lagi mutakalliman, makna lagi maha berkata-kata, maha berfirman. Jadi nak tahu lebih lanjut tentang sifat-sifat ilmu, tentang sifat-sifat Allah, ilmu, hidup, kekuasaan dan sebagainya, ngaji usuluddin, ngaji tauhid. Sini dia tak sebut. Ini bukan ilmu tauhid. Menyuruh dan menegar. Jadi Tuhan bagi aku tadi tu, pemilik aku ni, ada dia menyuruh sesuatu, ada dia melarang sesuatu. Dan bahawasanya ia Tuhan aku ni tadi, yang Nabi bagi tahu, yang Rasul bagi tahu tadi, aku ada Tuhan, dia tu amat kuasa atas bahawa diseksa jika aku maksiat akan dia. Dia tu, Tuhan tadi, pemilik aku tu, dia sangat-sangat maha berkuasa nak memberi azab seksaan kepada aku seandainya aku melakukan maksiat. Maksudnya kufur nikmat tadi tu. Kufur nikmat yang banyak-banyak tadi tu, macam-macam pertolongan tu kan nikmat tu. Tiba-tiba tak berterima kasih dengan Allah. Tu nama kufur nikmat. Allah bagi sihat, kita salah guna. Allah bagi sihat, suruh buat ibadat, kita gunakan sihat untuk buat maksiat. Allah bagi kita melihat, boleh melihat. Tapi kita gunakan melihat tengok benda haram. Allah bagi kita mendengar, sepatut dengar benda baik-baik, kita dengar umpatan. Allah bagi lidah, cakap benda baik-baik, kita cakap benda. Tu makna kita ni banyak nikmat yang kita dapat ni, kita salah guna, itulah namanya kufur nikmat. Jadi setiap kali kita kufur nikmat, ada balasan azab yang dijanjikan oleh Allah. Ni tadi hamba tadi mikir, hamba yang dah dapat hidayah tadi. Dulu tak pernah fikir pun, dulu langgar je semua. Tapi bila dia dah dapat taufik hidayah tadi, petunjuk, dia dah mula fikir, dia dah mula risau. Tak boleh jadi ni. Allah dah bagi aku nikmat macam-macam, bertahun-tahun dibantu, ditolong oleh Allah. Tiba-tiba aku tak bersyukur. Masaklah aku. Siaplah nanti aku akan diazab oleh Tuhan aku ni. Jadi dia dah risau tadi. Dia dah mula risau, dia dah mula takut, dia dah mula bimbang. Dulu buat maksiat tak ada rasa segan silu, bahkan bangga lagi. Buat maksiat bangga. Apa tanda-tanda orang tu bangga dengan maksiat? Dia menunjukkan kepada orang lain.
Dia menunjukkan kepada orang lain, itu tanda bangga dengan maksiat. Contohnya mana? Dedah aurat. Dedah aurat maksiat tak? Maksiat lah, tunjuk kat orang. Itu makna bangga. Bangga yang dia itu mendedahkan aurat. Bangga. Padahal buat benda yang Allah larang, tapi bangga, tunjuk. Na'udzubillah, itu peringkat bahaya tu. Kata ulama' tu peringkat bahaya. Sebab dia dah tak ada malu dengan Allah dah. Patutnya, logiknya, bila buat benda Allah larang tu sorok-sorok lah. Tapi tak, nunjuk. Minum arak tunjuk kat orang, murtad isytihar dengan orang. Tu peringkat bahaya dah. Tapi bila dia dah dapat taufik hidayah, dia dah mula takut, dia dah mula gerun dengan janji-janji azab tadi. Dan mana lagi atas bawah diseksa jika aku maksiat akan dia, dan memberi pahala jika aku taat akan dia. Tapi kalau aku taat, aku bersyukur, pasti aku akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala. Sebab ni dia yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi tadi tu. Kan Nabi ada menceritakan tentang dosa pahala, kalau buat macam ni apa azab, kalau buat macam ni apa balasan kebajikan. Betul? Jadi daripada situlah tadi dia dah mula risau tadi. Dia dah mula bimbang tadi. Sebab dia yakin dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW tu. Lagi amat mengetahui dengan segala rahsiaku. Allah tu tadi, Tuhan tadi mengetahui segala rahsiaku. Walaupun rahsiaku ni tidak diketahui oleh orang lain, tapi Allah mengetahui rahsiaku. Tidak ada istilah rahsia dengan Allah. Tak ada istilah rahsia kita dengan Allah. Rahsia ni kita sesama. Saya ada rahsia, kawan-kawan pun ada rahsia. Tu kita sesama. Tapi kita dengan Allah tak ada rahsia. Semua nyata pada ilmu Allah. Dan bergerak-gerak di dalam fikiranku, dan senyap telah menjanjikan dengan kebajikan dan kejahatan, dan menyuruh dan memegang akan simpulan syarak. Maka jatuhlah di dalam hati hamba tu tadi, berlakulah, hasillah dalam hati hamba yang dah dapat taufik hidayah tadi, patut sebenar-benarnya, kerana bukan mustahil bagi yang demikian itu pada akal dengan permulaan tilik, maka takut ia hamba atas dirinya tatkala itu, dan terkejut dia, tersentak dia, terkejut dia. Bila dia dah mula disedarkan oleh Allah tadi, tersentak dia. Di situlah timbul penyesalan dia. Tersentak. Biar tersentak begini, daripada tersentak waktu datang malaikat maut. Sebab semua yang bertemu malaikat maut tu semua tersentak. Semua tersentak. Semua terkejut. Orang yang menghadapi sakaratul maut tu, yang bila bertemu dengan malaikat maut, semua tersentak, terperanjat. Masa tu datang balik ingatan, hidup ini untuk ibadat. Baru teringat balik cerita asal. Baru datang balik cerita asal tadi. Tidak aku ni diciptakan atas dunia, melainkan untuk ibadah. Waktu tu datang balik, serta-merta datang balik. Ibaratnya beginilah, kita kereta tak lengkap, lesen mati, rotek mati, lepas leko JPJ buat Roblox, dan teringat lesen tak bawa. Tu dan teringat. Padahal dah puluh kilometer jalan tadi tu. Lepas leko Roblox JP, tersentak, teringat balik semua. Macam tu umpamanya lah. Selagi tak jumpa malaikat maut tadi, kita tak ingat pun tentang bekalan amal tadi. Semayang tu penting, mengaji tu penting, begini penting, tak ingat. Tak ingat pun. Tapi bila jumpa je malaikat maut, teringat balik segala-gala tu. Masa itulah menyesal sesesal-sesalnya. Masa itulah menyesal sesesal-sesalnya. Nak ribah tak boleh dah. Tak boleh patah balik dah. Tak bagi can dah. Kata malaikat maut, kau baliklah sekejap, kan petang kau datanglah. Dia tak peduli. Dia akan datang, tak kira dia tak kenal siapa.
Dia tak kenal siapa. Anak Pak Imam, anak Pak Lebay, anak Pak Bilal, dia tak peduli. Laki, perempuan, suami, isteri, jutawan, bilioner, dia tak peduli. Dia jalankan tanggungjawab dia. Allah suruh cabut, dia cabut. Dia tak peduli. Kalau kita ni ada lagi sifat belas kasihan tengah bubur nasi, bubur lauk, bagilah can sesuap. Kari kambing, bagilah can sesuap, telan sekejap. Apa tu nak cabut, cabutlah. Dia tak peduli. Kau tengah cedok lauk, dia cabut nyawa kau. Sebab dia tak ada sifat belas kasihan dia. Dah kahwin, bagilah can malam pertama. Tak bagi can. Tengah angkat nikah, soh, bing, tumbang. Melaung. Melaung kan berlaku. Lepas hijab kabul, meninggal. Dia tak ada belas kasihan. Dia tak ada belas kasihan. Dia tak ada sifat belas kasihan. Bagilah can. 10 tahun kumpul duit siling. Tiba-tiba dah sampai jodoh hijab kabul, bagilah can sekali. Rasa nikmat dunia. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Tengah balik kerja, bagilah can jumpa anak bini. Dia tak peduli. Tengah-tengah jalan dia sentap nyawa. Habis. Tu dia. Terperanjatlah waktu tu. Kata ulama, waktu datang kematian tu, kita ni ibaratnya macam disedarkan daripada tidur yang lena, yang diulik mimpi yang indah. Dalam tidur tu mimpi jadi raja, ada permaisuri, ada macam-macam lah kemegahan. Kita syok layan dalam mimpi kita. Bukan main lagi. Seronok. Senyum-senyum, tidur senyum-senyum, tidur sengih. Orang tengok, apa tidur senyum-senyum? Rupa tengah mimpi jadi raja. Duduk dalam istana 20 tingkat. Makan bersuap. Wah. Tiba-tiba orang kejut. Bangun. Tersentak, hilang dengan istana, dengan buah anggur, dengan pelayan. Hilang serta-merta. Mana pergi tadi? Bukan main mewah lagi tadi. Hilang sekelip mata. Begitulah kesedapan, kelazatan dunia ni. Bila datang mati tadi, lenyap sekelip mata, hilang semua. Terkejut. Aku nak mati dah. Kata ulama, siapa-siapa sahaja yang dihadapkan kematian pada diri dia, sesungguhnya dia tidak menyangka. Dia tidak menyangka yang dia mati hari itu. Kita pun sama nanti. Bila sampai giliran kita besok, kalau orang boleh bercakap lah dengan kita, kalau Allah izinkan, orang tanya, kau sangka kau yang kau mati? Aku kata, kita akan jawab, aku tak sangka yang aku mati hari ni. Aku tak sangka yang aku mati hari ni, tempat ni, waktu ni, macam ni. Aku tak sangka. Tu setiap orang yang mati begitulah. Kalau boleh tanya, itulah jawapan dia. Aku tak sangka yang aku mati hari ni. Semua orang macam tu. Maka inilah pertama-tama khatir, yang terkejut itu, makna yang menyedarkan hamba tadi. Yang tadi tu khatir samawiyat tadi tu. Itulah pertama-tama benda yang jatuh dalam hati hamba yang Allah pilih nak jadikan dia orang baik, yang menjagakan hamba dan mendatangkan hujah akan dia dan memutuskan daripadanya uzur, dan mengejutkan dia, menyedarkan dia kepada tilik, makna tilik dengan mata hati dia, dan mengambil dalil dan menggerak-gerakkan akan hamba pada ketika itu, dan membolak-balikkan akan dia, dan tiada tinggal baginya ketetapan, dan menilik ia di dalam jalan kelepasan dan tempat yang aman daripada barang yang jatuh di dalam hati atau yang didengar dengan telinganya, makna daripada khabaran-khabaran daripada hadis-hadis ataupun daripada Quran-Quran, daripada Quran, benda-benda yang dah datang, dia dah tahu tadi tu. Ilmu-ilmu yang dia dah dapat tadi, itulah yang membuatkan dia jadi risau, jadi bimbang, nak bertindak, nak membuat sesuatu yang sepatutnya, nak melarikan diri dari benda-benda yang membahayakan diri dia. Itulah keadaan hamba yang mula-mula dipilih oleh Allah. Macam itulah keadaan dia. Dia dah mula tak selesa dengan hidup dia dah. Dia dah mula tak selesa dengan maksiat dia dah.
Tu tanda-tanda orang-orang yang Allah pilih. Semua orang ada pengalaman tu, boleh jadilah. Tak semena-mena terfikir nak pergi mengaji dulu tak terfikir langsung. Apa ada faedah pergi mengaji dulu. Tapi tiba-tiba je berasa berat lah, nak rasa nak belajar lah. Tu kata dah dapat tu. Maknanya Allah pilih maksudnya. Jadi jangan sia-siakan tu. Jangan sia-siakan, sambut, ambil, hargai, bertindak. Bila hati ni dah terdetik nak buat amal, tu daripada Allah dah tu. Allah nak pilih lah tu. Jadi jangan biarkan benda tu lepas macam tu. Tak tahu nanti akan datang hadir ke lagi tidak benda macam tu dalam hati kita. Benda mahal tu. Jadi hargai. Bertindaklah maksudnya. Pergi tanya guru, tanya ulama, apa yang perlu saya buat? Tok guru, ustaz, apa yang perlu saya buat? Dulu saya tak pernah terfikir nak ibadat ni macam-macam ni lah. Tapi sejak sehari dua ni berat hati saya dah terfikir macam apa yang perlu saya buat. Tanya maksudnya. Nanti dia akan bimbing lah, dia akan tunjuk awak kena begini. Jangan kita biarkan macam tu. Sebab musuh kita ni banyak yang nak tarik kita balik. Kita dah nak berpaling kepada akhirat, tapi yang nak menarik kita supaya membelakangkan akhirat ni banyak. Setan, nafsu, dunia, manusia macam-macam lagi. Jadi kena berkawan, kena kawan dengan orang-orang yang minat mengaji. Bukan apa nak tumpang semangat, bukan kawan-kawan tak mengaji tu tak baik. Kita ni jenis mudah dipengaruhi oleh suasana tu maksudnya. Jadi bila kita nak berubah, kita kena carilah suasana yang boleh menolong kita berubah. Bukan maksud kita tinggalkan kawan-kawan kita sebab kita dah baik, bukan. Itu na'udzubillah, salah niatnya tu. Kita tinggalkan kawan-kawan kita yang dulu-dulu, bukan sebab dia jahat, bukan sebab dihina, bukan. Sebab kita ni dipengaruhi oleh suasana. Kita nak belajar, kena cari suasana belajar lah. Sebab kalau kita masih duduk dalam suasana yang macam tu, kita malas, kita malas, kita berat nak buat, tak semangat. Bukan maksud kita berhijrah, tinggalkan kawan-kawan sebab kita dah mulia dia hina, jangan, na'udzubillah. Itu penyakit hati pula kan, takabur, ujub pula nanti. Jadi kita perlu cari suasana tadi yang boleh menolong kita peringkat awal ni. Sebab kita ni terumbang-ambing lagi, tengok suasana. Jadi kena pilih suasana, kawan-kawan yang suka cerita pasal ilmu. Jadi kita sentiasa dalam suasana tu. Lagi satu, kalau kita terhanyut, ada kawan-kawan panggil, Hey, lama tak datang, mana nak pergi tu, melah. Jadi tak lagi jauh, insya-Allah. Setan nafsu ni, setan dia suka terkam kambing. Kalau rimau dia suka terkam kambing yang duduk seekor, tak campur orang. Tak campur kambing lah, tak campur orang. Kambing yang tak campur kambing yang lain, dia suka duduk seekor-seekor. Tu memang kena terkam lah dengan rimau. Tapi kalau kambing duduk dalam kumpulan, insya-Allah dia selamat. Macam itulah ulama bagi perumpamaan. Kita ni kalau nak berhijrah, jangan duduk seorang-seorang. Sebab musuh nak terkam kita ni banyak. Mudah diterkam nanti kan. Sebab kita duduk seorang. Kena duduk dalam kumpulan. InsyaAllah boleh tahan sikit. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis dah. Jadi ya. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu kita pada malam ni, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah, diampuni oleh Allah. Untuk sekalian sahabat yang hadir, mudah-mudahan kita dianugerahkan segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah. Meskipun kita tahu majlis ilmu kita ni tidak sempurna, tak sempurna, tidak beradab, tidak berakhlak, tapi harap semata-mata rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terimalah dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat belas kasihan daripada Allah. Kita ni orang yang baru nak berjinak-jinak, nak belajar, mudah-mudahan adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa membimbing kita, membimbing rohani dan jasmani kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Mudah-mudahan Allah tidak meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah tidak melupakan kita.
untuk terus membimbing kita ke jalan yang lurus. Tak lupa anak bini kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita, ibu bapa kita, sekalian muslimin muslimat, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian yang hadir, yang mengikuti, terima kasih banyak-banyak. Moga-moga kalian dipanjangkan umur oleh Allah, diberi umur yang berkah, diberi kesihatan yang berkah, diberi rezeki yang halal yang luas lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, cucu cicit ciak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, yang berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan ada di kalangan keturunan kita yang Allah lantik menjadi wali-waliullah, yang mana nanti kita boleh tumpang syafaat mereka, insya-Allah. Amin ya rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qudri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tadi kerja video yang ditanya pada Ustaz Nabi dengan Azali. Sedia kala dengan Azali. Apa beza Berbeza. Dah tadi dah tegang kan? Tak berapa nak. Apa beza Qadim dengan Azali? Sedia kala dengan Azali. Sedia kala dengan sedia kala kan? Sedia kala dengan sedia kala. Apa beza Qadim dengan Azali? Qadim maksudnya sesuatu yang tidak ada permulaan. Sedia kala lah. Sedia kala. Azali pun makna sedia kala juga. Cuma perbezaannya, perkataan Qadim tu kata setengah ulama hanya khusus diguna pakai untuk sesuatu yang wujudiyah, benda ada sungguh-sungguh. Contohnya zat Allah dan segala sifat ma'aninya, tu panggil Qadim. Ada pun macam sifat salbiyah, itu tak panggil Qadim, tu panggil Azali. Sebab dia bukan benda ada, dia benda sungguh. Benda ada dengan benda sungguh kan lain. Putih dengan nipis sama tak? Mana sama? Putih ada, nipis tu sungguh. Begitulah. Kata setengah ulama lain, sama je boleh pakai. Qadim pun boleh pakai untuk benda ada, Azali pun boleh pakai. Setengah ulama kata beza, Qadim untuk benda yang wujudiyah, Azali untuk benda yang bangsa sungguh. Macam sifat-sifat subutiyah tu, itu panggil Azali, tak panggil Qadim. Tapi maknanya sama, sesuatu yang tidak ada permulaan. Wallahu a'lam. Ustaz Kazim. Ustaz Kazim lain. Tapi orang sana banyak Ustaz Kazim. Makasih. Jumpa lagi sahabat terima kasih. Selamat rehat semua dalam lewat malam ni. Selamat rehat. Terima kasih yang tap-tap skrin, yang share. Terima kasih yang kongsi rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih. Moga dimurahkan rezeki kalian semua tidak terkecuali. Mudah-mudahan diluahkan rezeki kalian zahir batin, rohani jasmani. Terima kasih banyak-banyak. Besok tak tahu lagi. Besok tak ada kelas kot. Siang tak ada kelas besok. Malam ada. Besok rasanya ada co-curriculum besok. Besok ada co-curriculum. Kalau jadilah. Makcik. Kalau jadi. Kebetulan besok free. Suami guru ni tadi. Jangan lu bagi lecan. Oh nak cik lauk. Sama-sama semua Okey, selamat rehat semua malam dah. Selamat berehat. Selamat berehat. Terima kasih yang join.
Nanti ada umur, ada rezeki. Ada umur, ada rezeki, jumpa lagi insya-Allah. Mari. Makan. Bang siap bang dah gabung bang. Dah lama kita tak jumpa kan. Tengok abang jumpa saya dah gabung. Dah lama tak jumpa saya dah gabung. Dia jogging juga, masa dia tak kabur.